toko suminggi bagi tatalut toko sumaya. Hey aramaiti bagi ampun toko suminggi bagi katambay toko sumayang bagi pupuun Ompotikidan dong ay galahan kada pimpanan. Hey aramaiti bagi sisinding do karamayan bagi ampatay tokot mga gitar sepi narana sepi dududu sepi dididi sepi lalali. Hey aramaiti itinagiyang o kaposian daw itiit kampung asa korosi aramay tomog kara pomosoy poditaraan. Hey aramaiti aramaiti bagi sisinding do karamayan bagi ampatay tokot mga gitar sepi naranda sepi dududu sepi dididi sepi lalali. Hey aramaiti itinagiyang o kaposian daw itiit kampung asa korosi aramay tomog kada pomosoy poditaraan. Hey aramaiti ya, ini dia lagu Hey Aramaiti. Oi, nasib boleh masuk juga lah kan. Ya, itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Francis Landong membuka tirai Kami by Nisi. Ini ada cerita untuk hari yang pertama edisi tahun baru 2024. Pastinya bersama dengan saya Enzavira dan juga di studio baru Kami by ini. Bukan itu saja yang baru, kita juga ada teman baru ni sebelah kanan ni. Bersama saya Leo Larry Lajius bersama anda pada tahun ini di permulaan tahun yang baharu pada hari ini iaitu 1 Januari 2024. Betul. Ni cakap pasal 2024 ni kan kita sebenarnya sangat beruntung sebab hari ini Datuk Francis bersama dengan kita. Betul. Seorang legenda yang cukup terkenal di negeri Sabah, pelantun bagi lagu-lagu yang cukup terkenal bukan saja di kalangan orang KDMR tetapi juga di kalangan bangsa-bangsa yang ada di negeri Sabah. Kita akan bersama dengan beliau di penghujung rancangan nanti, Larry. Iya, dalam penghujung rancangan nanti kita akan bersama dengan beliau berkongsi cerita, berkongsi kenangan berkaitan dengan perjalanan seni beliau. Dan juga tidak lupa untuk penonton-penonton di luar sana. Iya.
Iaitu ingin mengucapkan selamat tahun baharu di tahun baru pada tahun ini. Betul. Kita harapkan agar 2024 ini akan menjadi tahun yang terbaik untuk kita semua. Betul. Kan Larry? Dalam perjalanan meniti mungkin sebelum ini berhadapan dengan pelbagai rintangan, cabaran. Betul. I come back stronger dia kata. Tapi sebelum tu Larry. Ni kita mau uji dia dulu ni kan Larry. Masih ingat ke kita punya social media? Ada social media. Awal-awal sudah disoal. Tapi apapun kepada penonton di luar sana yang ingin mengikuti perkembangan berkaitan dengan rancangan kami Baik Ini Sini Ada Cerita, boleh mengikuti kami melalui carian di Facebook iaitu Section TV RTM Sabah ataupun melalui Instagram iaitu tv.rtm Sabah ataupun melalui TikTok RTM Sabah ataupun melalui RTM Klik. Wah, cemerlang. 99.9 Marangkang untuk Larry. Okey, tapi sebenarnya dalam kami Baik Ini untuk minggu ini juga kita perkenalkan kita tampilkan banyak segmen yang baru. Kita ada ni murid tanya juga ni. Kita ada segmen Triple S iaitu Sabah Sana Sini akan berkongsi mengenai orang kata lokasi-lokasi menarik yang ada di negeri Sabah. Maklumlah Sabah ni kan memang terkenal yang menarik. Kita juga ada segmen Jawab dulu yang mana kita akan tampilkan personaliti berbeza setiap minggu dari pelbagai latar belakang untuk berkongsi mengenai isu semasa dan ongsi kota-kota ni Larry. Apa ni? Itu segmen yang akan kita bersama dengan artis jemputan kita pada hari ini iaitu ongsi kota-kota. Itu bermaksud kita rasa berterima kasih. Itu kita berkongsi cerita berkenaan dengan artis-artis terkemuka di Sabah. Dan itu adalah antara segmen-segmen yang kita akan tampilkan kepada anda sepanjang tahun. Dan untuk kali ini juga minggu yang pertama, hari yang pertama istimewanya dalam tahun 2024 ini, kalau mau tahu apakah antara pengisian menarik untuk kami Baik Ini, jom kita saksikan. Itu dia pengisian menarik pada minggu ini Dan soalan untuk Ken, adakah saya sahaja yang disoalkan? Ada juga. Ada juga. Jadi Ken pernah naik kereta api? Kereta api di mana? Di Sabah? Di Sabah. Pernah. Tidak ketinggalan. Kenapa? Sebab dalam segmen Sabah Sana Sini pada kali ini kita akan menyaksikan satu penceritaan berkenaan dengan kereta api, iaitu satu sistem pengangkutan yang terkenal dari zaman British dahulu dan sehingga kini masih digunakan di Sabah dan sangat terkenal sebagai destinasi pelancongan. Kereta api berkuasa betul. Dan kalau di Korea, ada Train to Busan. Betul. Di Sabah pula ada Train to Benoni. Saksikan. Pelbagaian daya tarikan yang dimiliki Sabah meletakkan negeri ini sebagai destinasi tumpuan pelancong. Antara tarikan yang mewarnai industri pelancongan ini ialah perkhidmatan kereta api Borneo Utara. Kereta api Borneo Utara ini merangkumi lokomotif berkuasa wap British yang sangat klasik dan antik. Enjin kereta api ini direka untuk menggunakan kayu sebagai bahan api. Kereta api dengan reka bentuk kolonial ini beroperasi menerusi laluan dan lokasi yang strategik. Menurut
sejarah British North Borneo Chartered Company BNBCC mula membina landasan kereta api Sabah di Bukau menghubungkan Western ke Beaufort sepanjang 32 km. Landasan terus dibina dari Beaufort ke Tenem sejauh 48 km dan dari Tenem ke Melalap yang siap pada tahun 1906. Landasan berikutnya dibina dari Beaufort ke Jesselton di mana era pengangkutan kereta api menggunakan enjin kuasa wap bermula. Pada era ini, untuk mengekalkan kepentingan sistem pengangkutan kereta api di negeri Sabah, Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS telah memperkenalkan beberapa pakej pelancongan berasaskan perkhidmatan kereta api yang boleh dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Sewaktu COVID melanda kita semua, lebih kurang 2-3 tahun yang lepas, perkhidmatan kereta api telah terhenti. Dan ini telah membuatkan kita berfikir bagaimana untuk pastikan bahawa jabatan ini dapat bangun semula dengan mengadakan produk diversity. Dan setelah perbincangan dibuat, kita telah come up with satu ilham, iaitu kita memperkenalkan produk-produk pelancongan yang berasaskan kereta api. Setakat ini, secara keseluruhan kita mempunyai 6 packages. Salah satu pakej pelancongan yang ditawarkan ialah Tren to Muara Sungai Benoni. Pakej pelancongan ini bermula di stesen kereta api Tanjung Aru, membawa pelancong terus ke perhentian pertama di stesen Kinarut, seterusnya ke stesen Papar dan akhirnya kereta api akan berhenti di Muara Sungai Benoni untuk menikmati suasana matahari terbenam. Pakej pelancongan ini akan mengambil masa selama 5 jam, bermula dari pukul 4 petang sehingga 9 malam pada setiap hari Sabtu. Ketika berada dalam kereta api, pelancong boleh menikmati pemandangan laut, kampung-kampung tradisi dan hutan tropika Borneo di sepanjang perjalanan. Pakej pelancongan Tren to Muara Sungai Benoni merupakan satu pengalaman unik dan historikal yang tidak dapat dilupakan. Tren to Muara Sungai Benoni adalah satu pakej yang istimewa, iaitu satu pengalaman yang baru akan dapat kita perolehi semasa menaiki satu enjin steam yang hanya ada di rantau Asia ini. Selain daripada mungkin Vietnam dan juga Myanmar, hanya di Sabah saja. Apa yang penting di sini adalah JKNS ingin menyediakan perkhidmatan yang boleh memberikan satu pengalaman yang unik berasaskan kereta api kepada semua penumpang-penumpang. Pakej yang ditawarkan oleh Jabatan Kereta Api melalui pelancongan berasaskan kereta api ini adalah satu, Tren to Muara Sungai Benoni, kedua, tamu tren to Papar, ketiga, weekend bicycle ride to Papar, weekend getaway to Tenem, 5, Daun Memory Lane, Rayo Tenom, dan yang keenam, white water rafting Pangi Tenem. Kereta api Borneo Utara ini adalah satu-satunya kereta api enjin berkuasa wap yang masih beroperasi di Pulau Borneo. Pelancong boleh merasai pengalaman umpama di era 50-an dengan suasana hiasan dalaman kereta api bertemakan zaman silam yang pastinya mengembalikan nostalgia lama. Pelancong pasti tidak akan dapat melupakan pengalaman yang unik ini. Ini pertama kali saya menaiki North Borneo Railway daripada Tanjung Aru ke Benoni Papar. So pemandangan very nice, worth it to naiki lah. And then ada sunset yang kita boleh lihat di Benoni Papar dan sangat menarik. This is my third time coming up in the train there. This is a very nice place to come around, and you can see all the nature all around instead of going by car. It's much better. You can see lots of nature, lots of things which I love too. I'm from Semenanjung, tapi duduk di sini sudah lama. Ada 25 tahun. Ini kali pertama saya ikut kereta api inilah. Saya rasa very enjoyable lah ini trip. Ya, I recommend lah pelancong ambil peluang ni ya dari Jabatan Kereta Api untuk ikut trip inilah.
Transformasi perkhidmatan kereta api pelancongan ini pastinya akan memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi negeri Sabah. Sokongan dari para pelancong dari dalam dan luar negara terhadap perkhidmatan kereta api Borneo Utara ini pastinya memberi nafas baru kepada industri pengangkutan kereta api selain diyakini dapat mengembangkan industri tradisional penduduk tempatan. Kembali bersama kami dalam Kami Baini. Sini ada cerita dengan set yang baru dan juga dengan segmen yang baru pastinya. Macam mana boleh saksikan sekarang ini kita berada di kaunter pendaftaran pertanyaan. Menyerupai kaunter pertanyaan. Ya, betul. Karena sudah semestinya jika ada kaunter pertanyaan, di sinilah kita akan berkongsi sesi soal jawab. Betul. Dan sebelum kita beralih kepada sesi soal jawab pada tahun ini, ada Azam. Boy, dia pula yang soal kita dulu. Okey, Azam, ada Azam. Mestilah ada Azam. Sebab pada tahun ini ataupun pada sesi ini, dalam segmen Jawab Dulu ini kita akan bersama dengan seorang pakar motivasi. Tetamu kita iaitu Encik Nur Hasdi Hasan ataupun lebih mesra dikenali sebagai Pak Boy. Iaitu akan berkongsi mengenai inspirasi 2024. Ya, apa pun kita ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Boy atas kesudian untuk bersama kami pada awal tahun baru ini, 1 hari bulan Januari 2024. Saya maklum mungkin sekarang ini hari cuti, masih ramai lagi yang tengah orang kata meluangkan masa bersama dengan keluarga terutamanya. Baik, apapun apabila bercakap tentang motivasi, ramai orang di luar sana tu yang mengenali Pak Boy secara peribadi. Kerana Pak Boy ini merupakan seorang pakar motivasi yang tidak asing lagi di negeri Sabah. Tidak kira dalam setting profesional, tetapi juga sering berkongsi mengenai kata-kata motivasi di platform social media. Dan dia memberikan orang kata banyak informasi kepada mereka yang mengikuti kelas Pak Boy sendiri. Soalan saya yang pertama, ini soalan kita yang pertama. Bagaimana agaknya Pak Boy boleh menjadi seorang pakar motivasi? Apa yang mendorong Pak Boy sebenarnya? Okey, pertamanya selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih. Okey, jadi sebenarnya perjalanan Pak Boy dalam dunia motivasi ni bermula sejak sebenarnya daripada sekolah rendah lagi sebenarnya. Oh wow. Okey. Acara pentas tu biasalah. Acara-acara pentas, terlibat dalam pertandingan syarahan. Bermula di situlah, public speaking apa semua bermula di situ. Dan yang aktif ketika belajar di universiti, jadi facilitator program itu, program ini, dan kadang-kadang cuti semester balik kampung. Hanya mungkin 1 hari, 2 hari. Kalau yang cuti 3 bulan, 1 minggu ke 2 minggu jadi rumah. Yang lain kita pergi ke seluruh negeri Sabah buat program untuk masyarakat dan untuk jadi bila dalam perjalanan tu saya nampak masyarakat ni perlu dibangunkan, maksudnya dia punya keinginan mau berjaya, motivasinya. So di situlah yang mendorong Pak Boy untuk terlibat dalam dunia motivasi ni. Dan sampai ke satu tahap, dulu Pak Boy ni ada kerja tetap di kerajaan. Sampai ke satu tahap saya melepaskan jawatan itu. Hanya semata-mata mau terlampau minat dengan dunia motivasi, dunia latihan. Jadi itulah suka sangat ni. Suka sangat suka menyampaikan. Sesuai sangat Pak Boy sebab kami ni perlukan motivasi. Ya, sebenarnya di tahun baru ini dan saya percaya jika sudah mengambil langkah untuk beralih kerjaya, sudah tentu Pak Boy mempunyai kepakaran dalam memberi motivasi. Dan saya percaya penonton di luar sana mungkin ada azam baru, mahu menguruskan badan misalnya, mahu menggapai kejayaan yang lebih banyak pada tahun ini. Jadi biasa mungkin, kita dengar kan? Ya betul. Mungkin Pak Boy boleh kongsikan apakah sebenarnya kualiti ataupun apakah azam baru yang berkualiti? Dia azam ni kadang-kadang yang 2023 sampai itu awal tahun 2003, sekarang awal tahun 2024 belum tercapai. Sebab dia dalam bentuk harapan, kita mengharap, tapi tidak bertindak. Tidak bertindak. Jadi sesiapa pun boleh mengimpikan, contohnya mengimpikan rumah yang besar, kereta yang besar, mengidamkan perniagaan yang besar, tapi langsung tidak berbuat apa-apa langsung. Maksud azam tu hanya tinggal
hanya tinggal azam lah. Sebab itulah kita kena ada 3 P tau. Ini 3 P. Okay. Yang pertama kita kena ada purpose. Betul. Itulah azam tu. Purpose. Kan itulah purpose macam yang Pak Boy bawa lah hari ni. Oh, ada. Dikali lah. Ini Pak Boy punya matlamat, ini Pak Boy punya azam pada tahun ini, dan mau beritahu, hari ni ada beberapa di situ yang sudah saya capai hari ni. Wow. 2024 sudah dapat. Hari pertama. So itulah. Bila kita berazam, kita kena buat. Sebab itulah azam 2024. Jangan buat sekarang. Sepatutnya sudah bermula beberapa hari ataupun bulan yang lepas. Dan P yang kedua, apa dia P yang kedua? P yang kedua proses. Betul. Kan mau makan, lapar tapi tidak mau makan, so tidak dapat. Dan yang ketiga, bila kita buat proses, jangan syok sendiri kan. Wah, okey, tapi kita kena cek yang P yang ketiga, iaitu progress. So kalau progress kita okeylah teruskan. Kalau progress kita tidak okey, kembali kepada proses, perbetulkan proses. Itu cara kita nak nak mencapai azam kita. Itu kena tengok P, purpose, purpose, proses dan progress. 3 perkara, 3 P yang paling penting. Kena ingat 3 P. Itu pun kena ada dengan azam baru ya. Sebab setiap kali kita sebut tentang tahun baru, mesti ramai orang yang akan muncul dengan my new resolution ataupun azam baru saya. Tapi sampai hujung tahun belum lagi diselesaikan azamnya. Kan? Okey, jadi kita ingin juga bertanya dengan Pak Boy sendiri. Kalau kita bercerita mengenai topik inspirasi ni, sebenarnya dia besar. Kita boleh orang kata berkongsi ataupun bercerita banyak mengenai topik inspirasi ini. Tetapi kalau kita perhatikan, bukan semua orang mampu memberikan inspirasi kepada orang lain. Betul. Dan tidak semua orang yang melihat orang yang memberikan inspirasi itu pula boleh terinspirasi dengan apa yang cuba disampaikan. Jadi pada Pak Boy sendiri, dalam usaha kita untuk orang kata menetapkan satu matlamat dalam kita mencapai azam barulah, kan, apa agaknya yang perlu dititik beratkan oleh seseorang individu ini? Biasa kadang-kadang kita ni bila kita semua orang bercita-cita. Betul. Kan bercita-cita ingin mencapai sesuatu, ingin mendapat sesuatu, kan? Tak apalah. Tahun lepas bercita-cita kuruskan, masih lagi sama kan. Tak apalah, kita tundalah ke tahun yang hadapan. Dan sebab itu kita kena titik beratkan beberapa perkara lah dalam apa yang kita capai, iaitu jom dengan boleh tidak kita buat sesuatu macam ni. Begini. Okey. Ini di atas, ini di bawah. Okey, begini. Penonton pun boleh buat. Okey. So yang ini berada di atas, yang ini pula di bawah. Bila saya kata up, naik 1, 2, 3 up. Wah, macam kursus motivasi lah pula. Itulah saya kata kami perlukan motivasi. Jom kita buat. So 1, 2 up. Okey. So yang ini dia nak ke atas tau. Yang ini dia nak ke atas. Tapi apa caranya supaya yang ini dapat ke atas tanpa berada di atas ini? Okey. Tricky question. So ini kena naik dulu. So ini naik kemudian. So apakah ini? Ini adalah pencapaian kita. Yang ini pula adalah ilmu, kemahiran, sikap, motivasi dan semangat. Kalau ilmu dan kemahiran kita, semangat kita berada di bawah, pencapaian kita pun akan di bawah. Betul. So untuk pencapaian kita dalam tahun ini naik, yang ini kita kena ni. So kena invest lah sikit, kena labur lah sikit untuk belajar dan untuk dapatkan kemahiran. Kan macam kemahiran yang Larry dan Ann dapat ni bukan semua orang dapat ni. So kalau mau jadi macam diorang, kena belajar lah. Kena invest sedikit untuk belajar. So apabila ini kita dapat tingkatkan, so ini pun akan naik. Dan yang paling penting, jangan lupalah berdoa kepada Tuhan. Itu paling penting. Itulah, libatkan Tuhan dalam segala langkah. Dalam segala urusan kita. Dalam segala urusan kita. Itu. Dan kita jika kita lihat sebentar tadi, kita lebih kepada tindakan. Betul, tindakan. Bagaimana pula dengan pemikiran Pak Boy? Itu mungkin masyarakat ataupun orang ataupun individu tertentu ada tindakan, tetapi pemikirannya tetap kekal di sana ataupun dia ada perubahan. Itu juga orang Sabah panggil itu juga. Jadi bagaimanakah seseorang itu boleh membina kepribadian yang unggul? Yang paling penting dia kena memiliki satu keadaan di mana dia ketara sedar.
Ketara sedar. Maksudnya dia dalam bahasa Inggeris tu highly conscious. Ketara sedar. Highly Tak conscious, apalah yes. kalau yang lepas tu kita tidak berjaya, tahun 2023 dulu kita tak, maksud ada kekecewaan ada di situ kan. Yang paling penting kita ketara sedar kedudukan kita hari ini. Betul. So apa kedudukan kita hari ini? So kalau kita sedar bahawa kedudukan aku ini tidak seperti mana aku impikan, maksudnya kita kena ikuti dengan tindakan yang balik lagi tindakanlah. Betul. So kita ni perlu ada action oriented. Yep. Betul. Setuju. Kan? Maksudnya setiap contohnya lah, lampu ni kita nak matikan. Aku nak matikan, tapi tak bertindak. Tunggu matikan je lah. So kita kena push the button. Betul. Tapi itulah dalam keadaan kita mencapai kejayaan, kadang-kadang banyak kekecewaan yang lepaskan. Kadang-kadang kita perlu juga tekan reset button. Reset button. Bukan untuk apa? Bukan untuk tidak menerima apa yang berlaku, tapi kita kena start over ataupun kita kena mulakan sesuatu yang baru. Yang lepas tu no problem lah. Itu kan pengalaman yang begitu berharga untuk kita jadikan sebagai pendorong kita. Momentum. Ya. Kalau ikutkan apa yang Pak berkata ni, dia macam lebih kurang kita sedar diri di mana kedudukan kita berada. Sebab cuma kita yang tahu di mana kedudukan kita bila kita katakan tentang matlamat kita. Okey, manusia biasanya kadang-kadang dia menyedari dia gagal tau. Tapi dalam kegagalan dia tu muncul pula self defense mechanism ataupun mekanisme hela bela diri. Betul. Dan itu yang menyebabkan mereka ditakut lama. Di situ-situ saja mereka selampau banyak membela diri. Jadi pada pendapat Pak Boy, kita semua ada self defense kan? Macam mana caranya untuk kita mengurangkan self defense? Betul. Kadang-kadang kita ni disebabkan oleh pengalaman yang lampau. Betul. Pengalaman beberapa tahun yang dulu aku telah buat, aku telah gagal, aku buat gagal, maka dia terus datang kepada satu keadaan kita hukum diri kita tau. Tak, kalau aku buat lagi aku pasti gagal. Betul. Tapi itulah kita kena yakini bahawa kegagalan itu adalah baja kejayaan. Kegagalan itu adalah baja kepada kejayaan. Kalau pernah hidu baja? Pernah. Ini macam Pak Boy tak percaya kan? Wangi ke tidak? Wangi kan busuk. Busuk. Tapi tengok, baja tu busuk kan? Tapi dia dapat, kalau kita letakkan pada bunga jadi mekar. Betul. Kalau kita letak pada pokok yang berbuah-buah itu jadi busuk tidak keluar buahnya? Ya, saya suka perumpamaan tu sebenarnya. Busuk tak buah tu? Ya, tak. Wangi, dia wangi sedap dimakan, cantik lagi rupanya. Betul. Jadi kekecewaan, kegagalan, kejatuhan yang dulu itu macam baja tau, sakit tau. Busuk orang tidak mau tau. Tapi itulah yang sepatutnya jadikan momentum. Jangan takut untuk melangkah. Yes. Itu saya teringat dengan Buya Hamka. Dia pernah kata, jangan takut melangkah, jangan takut jatuh kerana orang yang tidak pernah melangkahlah yang akan jatuh. Betul. Betul. Dalam kita mau mengubah diri tu, pasti akan ada ujian datang. Ya, betul. Kadang-kadang kita baru nak berubah, Allah minta puji lah kan. Bahasa orang Sabah kan minta puji loh. Jadi itu kadang-kadang suara-suara yang membuatkan kita tarik handbrake, berhenti lah, tak apalah, aku tak payah berubah lah. Aku nak berubah, korang tak support. Itu kadang-kadang. Tapi itulah kan, para penonton, kata-kata orang di luar sana takkan membuatkan kita gagal pun. Betul. Tapi apabila kita mengizinkan ia masuk ke dalam fikiran, masuk ke dalam jiwa, dan kita mengiyakan dan ia menjadi suara dalaman kita, itu bahaya. Kita takut akan bertemu dengan kegagalan yang sebenarnya. Apapun, yakin je kau. Itu tagline Pak Boy. Larry? Iya, dan terima kasih atas perkongsian daripada Pak Boy. Daripada 3P, baja, dan itu antara yang boleh kita renungkan. Terima kasih kerana sudah berkongsi bersama dengan kami pada hari ini. Dan kita harapkan agar anda yang orang kata sekarang ini tengah menonton kami baik ini, sekiranya anda ingin mendapatkan inspirasi, segeralah berkunjung ke sosial media Pak Boy untuk anda melihat apakah antara kursus yang ditawarkan oleh Pak Boy. Kerana kita semua memerlukan motivasi sebenarnya. Ibarat paku yang perlu ditukul. Kalau tidak ditukul, paku itu tidak akan masuk. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Boy yang merupakan pakar motivasi kerana sudi untuk berkongsi bersama dengan kami pada hari ini. Baik, dan sebelum kita berhenti rehat sebentar, apa kata kita terus saja saksikan trivia khas untuk anda hari ini bercerita mengenai monyet pangkatan. Saksikan.
Kami baik di sini ada cerita, sini juga ada segmen Onsiko Toko. Iya, kita apa tu, Larry? bersama dengan artis yang baru saja menyampaikan lagu di permulaan rancangan sebentar tadi, yaitu Dato' Francis Landong. Ya, apa pun kita ingin ucapkan selamat tahun baru Selamat pada tahun Dato'. baru. Terima kasih kerana sudah hadir bersama pada hari ini. Kita rasa sangat teruja sebenarnya, Dato'. Sebab ialah hari pertama ni kan bersama dengan seorang legenda pula tu. Ya, itulah. Okey. Kepesanangan Dato'. Kepesanangan lagi. Salam sejahtera Salam sejahtera maksudnya. Mantan kau Helen Tambunan. Ya, mantan Oh ya, di Tambunan. Kita satu kampung. Oh, sama. Satu kampung. Saya Ranau jiran. Ya. Ya, apa pun Datuk, kita mau tanya jugalah Datuk, mungkin Larry ada soalan yang mau ditanya dengan Datuk. Dari tadi dikata dia mau tanya Datuk Betul. soalan. Selalu teruja bertemu bertentang mata pada kali ini. Manalah tahu kan dapat inspirasi Datuk. Bermula sebagai seorang penyanyi. Bagaimana cerita dia bermula? Contohnya ataupun mungkin ada kisah-kisah yang disembunyikan selama ini? Kang Boy, sembunyi. Sebenarnya kisah yang disembunyikan itu memang tiada sebenarnya. Cuma tidak berpeluang untuk kasih berkongsi. mungkin berkongsi gitu Betul. kan. Okey, sebenarnya saya memang minat menyanyi dari kecil lagi, dan selepas itu lepas sekolah begitu kan, lepas belajar, jadi berjinak-jinak lah dalam dalam nyanyian ini. Dan sebenarnya mungkin antara yang bukan rahasia lah sebenarnya kan. Ya, saya mula dengan menyanyi ini selepas meminati mendengar lagu-lagu Kadazan Dusun Murut ini oleh penyanyi kita yang terdahulu, seperti Mandiang Datuk John Gaisa, Bruce Moody, Justin Stimmel begitu kan. Jadi kebetulan saya telah berjaya mencipta sebuah lagu yang berjudul Nung Nelan Kuda. Jadi pada masa itu saya bermula di Ranau sebenarnya. Tempat saya? Tempat di Ranau. Berjaya juga, mau juga. Iya. Okey. Jadi saya dengan satu band dari Ranau dan berjaya merakamkan lagu-lagu Nung Nelan Kuda itu di RTM pada 1979. Kamu berdua itu masa belum lagi ada lah. Sorry ya. Tapi yang orang kata ajaibnya tu, magicnya di situ. Walaupun kami belum lahir, tapi sampai sekarang kami tahu lagu tu. Betul. Syukurlah lagu itu sampai ataupun sehingga kini masih lagi menjadi siulan. Itulah. Kalau di karaoke memang akan cari lagu tu. Lagu wajib. Kan tapi Datuk, satu yang cukup istimewa juga tentang Datuk sebenarnya apabila kita lihat selama beberapa dekad penglibatan Datuk dalam dunia muzik ataupun dunia seni suara ni kan, Datuk masih kekal relevan sampai sekarang. Maksudnya lagu-lagu baru yang Datuk cipta, lagunya dinyanyikan, dihasilkan sampai sekarang masih lagi orang suka. Tupus Pokitanan apa semua. 7 minit lagi. Masih lagi popular. Apa rahsia Datuk? Okey, mungkin oleh kerana dengan sentiasa saya aktif, itu satu. Dan mungkin oleh kerana saya ada set up satu recording studio sendiri. Dan maka perjalanan seni saya sentiasa fresh. Betul. Jadi saya rasa itulah dia punya sehinggalah macam bukan lagi macam kan terjadinya lagu 7 minit lagi sehingga kini, dan lagu itu pas saya pernah bawa pergi Qatar. Tahun 88 lah. Saya percaya banyak juga yang tahu lah. Merinding dengarnya. Jadi itulah saya rasa oleh kerana dengan lagu-lagu ciptaan sebenarnya saya nyanyi juga lagu-lagu lain daripada pencipta anak-anak tempatan. Di Betapun Kadazan Dusun ini dengan sebenarnya mungkin kalau dipercayailah kalau yang sentiasa kawan-kawan mengatakan yang rupanya saya punya suara itu satu yang lain daripada yang lain. Betul. Betul. Gitulah. Tidak ada yang samanya. Walau macam mana pun orang cuba untuk meniru, tapi memang tidak yang sama dengan Dato' Francis Landong. Hanya penyanyi ini saja yang akan menghasilkan lagu seumpama itu. Tapi saya percaya ada tu juga mungkin mempunyai ataupun ada sedikit pesanan lebih-lebih lagi kepada penyanyi-penyanyi muda. Sebab saya percaya
lebih 200 lagu yang pernah Iya. dihasilkan dan pernah diabadikan di Perpustakaan Negeri Sabah, betul? Iya. Jadi kesemua ciptaan-ciptaan itu tersimpan rapi di situ. Jadi Datuk boleh kongsikan apakah tips sebenar kepada generasi muda ini bagaimana untuk menghasilkan lagu yang berkualiti, sentiasa segar sehingga kini? Okey. Kita bercakap dengan lagu-lagu saya lah sebenarnya. Lagu-lagu saya adalah dalam bahasa Kadazan, dusun dan murut, dan ada juga rumus gitu, dan ada juga sebenarnya bajau. Jadi ialah sentiasa mengikuti keadaan ataupun mengikuti keadaan semasa, teknologi gitu. Betul. Dari dulu kita punya rekaman dengan secara direct recording dengan satu band kan, sampai album pertama tu, sehingga kini dengan program computerized semua kan. So nasihat saya ataupun saya ingin kongsikan kepada pendatang baru semua ini, sebenarnya senang saja ya nyanyi dengan ataupun aktif dengan menyanyi dan cipta dengan tinggulah lagu apa yang kita mau ciptakan. So saya seperti yang saya katakan tadi, saya punya lagu-lagu adalah dalam bahasa tempatan negeri Sabah. Jadi saya sentiasa ikut dia punya peredaran teknologi, semua sentiasa mengikuti peredaran semasa kan. Betul. Dia maksudnya tengoklah pemakaian Datuk sekarang. Kalah-kalah orang muda. Sampai sekejap lagi kalah lirik. Tapi kan Datuk, kita ada soalan juga Datuk. Yalah, kalau dilihat daripada pencapaian lagu-lagu Datuk semua kan, macam ada banyak lagu yang sebenarnya memorable orang cakap. Ginawaku. Biris punya biris tu saya ingat juga banyak sebenarnya, tapi lagu Ramai Day tu adalah lagu yang orang kata sangat popular, jadi fenomena. Apa rahsia lagu tu sebenarnya? Okey, saya rasakan lagu itu sudah kena ataupun memang kena dengan keadaan kita. Sebagai kan keadaan Sabah kita. Ramai pelbagai kaum. Pelbagai kaum. Jadi lagu itu sentiasa akan orang bilang dia sesuai dengan apa saja majlis yang kita boleh bawakan. Betul. Sebenarnya banyak orang bilang Aramai itu orang bilang dia orang ingat yang minum saja, tapi sebenarnya Aramai ini sebenarnya kita bilang meriahnya. Jadi apa aja majlis pun ngam. Betul. Sebab tu dia sesuai dengan semua lagu, dengan semua situasinya. Situasi itu. Walaupun bukan orang KDMR, kawan-kawan saya di Semenanjung, Datuk, dia orang tahu lagu ni tahu. Tu macam mana dia jadi satu fenomena kan. Betul. Itulah lagu Aramai. Okey, soalan terakhir barangkali. Soalan kita mau tanya lagu-lagu tu. Lagu yang akan dinyanyikan selepas ini. Apakah rahsia sebenarnya lagu Nung Nelang kita? Dari 70-an sehingga kini. Kalau saya tidak silap, saya pernah cerita sebelum dalam satu program sebelum ini. Dan saya terus terang saya tidak tahu ada masuk atau tidak. Ada, tapi ini istimewa di kami baik. Alright, sebenarnya kan ini lagu adalah memang kisah benar lah, kisah benar. Kau tahulah waktu muda-muda masa itu kan. Jadi konon-kononnya terlihat seseorang yang kita suka lah kan. Jadi tertarik. Maka sebenarnya menginspirasi kita untuk mencipta lagu itu. Jadi sebenarnya cerita itu adalah benar, yang mana terjumpa dan berkawan, tetapi tidak kejadian. Nung Nelan kuda. Kalau saya tahu dia bilang indahlah pula saya buat begini dan dawakan. Putus di tengah jalan. Putus di tengah jalan. Tapi orang kata kan, biasanya apabila satu lagu tu dicipta daripada kisah benarnya dan juga lirik dia tu akan jadi lebih kena pada seseorang. Sebab itu berdasarkan daripada kisah benar. Betul. Masuk di hati. Betul. Soalan terakhir daripada kami, Datuk. Mungkin boleh berkongsi. Maksudnya dah habis-habis. Kita mau berkongsi mengenai harapan Datuk dalam dunia nyanyian di Datuk Shiburi.
Alright, harapan saya pada macam terkena dengan motivasi tadi ya. Alright, harapan saya memang saya akan terus terus dengan karya ini, berkarya ini, teruskan. Dan antara satu yang saya terfikir sebelum saya sebenarnya masuk di dalam program sebentar tadi ini, ada satu yang pernah menaja baju-baju saya. Jadi itu satu harapan. Saya punya harapan. Semoga akan berterusan sponsor itu. Daripada cantik Borneo. Jadi itulah harapan saya. Ya, selepas ini pasti akan ditaja lagi. Lebih ramai lagi sebenarnya. Baik, kita akan bersama dengan Dato' Francis Landong dalam lagu yang akan disampaikan oleh beliau sekejap lagi. Lagu yang paling popular, lagu pertama yang dicipta dinyanyikan oleh beliau sendiri, iaitu lagu Nong Noi Lan Kuda. Terima kasih banyak-banyak Dato' kerana sudi bersama dengan kami dalam Kami Baik ini yang istimewa hari ini 1 Januari 2024. Ya. Jadi dan untuk penonton di luar sana, untuk kita sebagai langkah berjaga-jaga, kita sentiasa berwaspada dengan pencuri data. Ini pencuri data ni sebenarnya kita ingin berkongsi juga sebenarnya kepada anda semua berkenaan dengan kes yang sering kali berlaku sekarang ini kan, kes kecurian data yang berlaku di terutamanya kepada akaun media sosial, akaun perbankan dan sebagainya. Apa yang paling penting ialah kita tidak menggunakan kata laluan, menggunakan nombor IC, nama ataupun sebagainya yang mudah untuk diteka. Kalau boleh kan Larry, kita gunakan orang kata kombinasi nombor, angka. Tapi jangan sampai lupa lah. Jangan. Kalau boleh kita tuliskan catat, tapi jangan sampai lupa. Okey, jadi kita harapkan agar perkongsian kita selama 1 jam ini akan memberikan banyak informasi kepada anda semua, memberikan inspirasi dan juga memberikan hiburan pastinya. Jadi sebelum kami mengundur diri, Facebook. Ya, Facebook. Section RTM Sabah dan juga melalui Instagram TV.RTM Sabah dan juga TikTok. TV RTM Sabah dan juga melalui RTM Klik. Okey, baik, dan ulangan pada hari esok Kami Baik ini pasti pada jam 3.30 petang. Baik, dengan itu dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Enza Fira. Dan saya Leo Larry Lajus. Kita terus saja bersama dengan persembahan daripada Dato' Francis Landong dengan lagunya Nong Noi Lan Kuda. Doa tepat ibu restu, aku dan iraditi domba ino, Nong Lan Kuda, doa tetap dinamonu, aku dan iraditi domba ino. Janji ngai dudoho Nong Noi Lan Kuda, doa tetap kinawondu, Magat tagidan binogihum aku dong suai.
aku dok suai